أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita pada malam ini untuk meneruskan siri pengajian hadis akhir zaman ataupun ahadis al-fitan wal mubasyirat. Mudah-mudahan sesi kita ini pada malam ini diberkati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan usaha kita menuntut ilmu dalam apa jua cara dan keadaan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipermudahkan jalan kita menuju ke syurganya, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari-cari suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah permudahkan baginya jalan untuk menuju ke syurga. Maka itulah hasrat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan, terima apa yang kita hasrat dan niatkan, insya-Allah, dalam hati kita. Jadi menyambung pengajian hadis al-fitan, hadis-hadis akhir zaman ini, daripada siri yang lalu bersama dengan Ustaz Abdul Muhaimin, berhenti pada hadis yang ketujuh, iaitu hadis Anas, kepincangan dalam pertimbangan. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi beberapa hadis yang menyebutkan tentang sebahagian tanda-tanda kecil kiamat, sebahagian peristiwa dan kejadian yang pasti akan berlaku ataupun sebenarnya telah pun berlaku dan akan berlaku, kerana ia adalah suatu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengimaninya dan kita memahaminya dan menjadikannya sebagai suatu panduan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jika ada soalan boleh tulis di ruang chat. Insya-Allah saya akan baca soalan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kita akan lihat sebuah hadis, satu ataupun dua buah hadis. Kita melihat kepada kesempatan masa kita. Hadis yang sebenarnya ke-8, hadis nombor 8 daripada buku Kronologi Kiamat. Tajuknya ialah azab Allah terhadap orang Islam kerana menghalalkan perkara haram dengan menenggelamkan mereka atau mengubah rupa bentuk mereka kepada haiwan. Hadis yang ke-8. An Abi Amir atau Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, wallahi ma kadzabani, sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakunanna min ummati aqwamun يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. Daripada Abu Amir Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu katanya,
Kata perawi, demi Allah, iaitu Abu Musa, tidak berbohong kepadaku. Dia mendengar Nabi SAW bersabda, akan terdapat di kalangan umatku golongan yang menghalalkan zina, sutera, arak dan alat muzik. Dan akan terdapat golongan yang tinggal di puncak bukit, datang kepada mereka pembantu-pembantu yang memenuhi keperluan seharian mereka. Kemudian apabila datang kepada mereka golongan fakir untuk memohon sesuatu hajat, mereka menjawab, datanglah semula kepada kami esok. Lantas Allah memusnahkan mereka pada malam itu dengan menggoncangkan bukit tersebut sehingga hancur. Serta sebahagian mereka diubah rupa menjadi kera dan khinzir sehingga hari kiamat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pertama, kalau kita lihat hadis ini, golongan sasar yang ditujukan ataupun golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW yang akan menghadapi keadaan ini ialah golongan orang Islam. Kita orang Islam. Maknanya hadis ini adalah suatu peringatan yang khusus buat kita orang Islam. Kerana kita melihat di situ azab Allah terhadap orang Islam, bukan kepada orang bukan Islam. Dalam hadis ini kalau kita lihat Nabi SAW menyebutkan la yakunanna min ummati aqwamun, akan ada di kalangan umatku. Ummati. Nabi sebut di sini ummati. Maknanya pelaku dan juga orang yang melakukan perbuatan ini adalah sebahagian dan segolongan daripada umat Nabi Muhammad SAW, iaitu kita umat Islam. Jadi pelakunya adalah umat Islam. Ummati, Nabi sebut daripada umatku. Aqwamun, beberapa golongan. Apa yang mereka lakukan? Apakah perbuatan, apakah jenayah yang mereka lakukan sehingga mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, kata Nabi SAW, yang mereka lakukan ialah yastahillunal hira. Yastahillunal hira. Yastahilluna daripada kalimah yang sama halalun. Kita selalu guna perkataan halal dan haram. Halalun, ahalla yahillu, yastahilluna. Maksudnya mereka menghalalkan. Yastahilluna, mereka menghalalkan. Maknanya sesuatu yang haram hukumnya, mereka tukarkan kepada hukumnya menjadi halal dan boleh dilakukan pada pandangan mereka. Apakah perkara-perkara yang mereka halalkan? Yang pertama, al-hira. Al-hira, kalimah al-hira ini daripada maksud asalnya ialah al-faraj, iaitu kemaluan wanita. Jadi mereka menghalalkan kemaluan, dalam erti kata yang lain, mereka menghalalkan zina. Kita semua tahu bahawa di dalam Islam, zina adalah suatu jenayah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya adalah dosa besar, melakukan zina adalah dosa yang besar, bahkan azabnya telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak di dunia lagi. Jadi perbuatan pertama yang mereka lakukan ialah menghalalkan zina yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, bahawa yang menghalalkan zina di sini bukanlah orang bukan Muslim. Kalau kita lihat pada zaman kita pada hari ini, perbuatan zina di kalangan orang selain orang Muslim sememangnya telah berlaku dengan begitu luas dan berleluasa. Bahkan sebagaimana juga yang kita tahu di beberapa negara, perbuatan zina ini menjadi suatu sumber ekonomi. Pelacuran menjadi suatu sumber ekonomi, menjadi suatu aktiviti pelancongan di beberapa negara dan dilakukan dengan begitu terbuka tanpa sebarang rasa bersalah. Cuma jadi salah kalau tak ikut undang-undang, tak ada lesen. Tapi kalau ada lesen, halal. Itu yang berlaku di kalangan orang-orang bukan Islam.
Tetapi yang Nabi SAW sebutkan ini ialah perbuatan menghalalkan zina di kalangan orang Islam. Alhamdulillah pada hari ini kita di majoriti umat Islam di negara kita, bahkan di mana-mana sahaja, apabila ditanya tentang perbuatan zina, maka mereka akan mengatakan zina itu haram. Tetapi dalam hadis ini perbuatan ini sangat teruk, iaitu mereka menghalalkan, yastahilluna al-hira, menghalalkan zina. Baik. Menghalalkan zina ni, yastahilluna, menghalalkan zina ni apa maksudnya? Disebutkan oleh pengarang kitab ini, Profesor Dr. Sharaf Al-Qudah. Dia mengatakan menghalalkan sesuatu yang haram itu boleh berlaku dengan dua keadaan. Pertama, iaitu perkara yang jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang diistimbatkan oleh para ulama sebagai haram, seperti zina, minum arak dan sebagainya, hukumnya jelas adalah haram. Jadi bagaimana menghalalkan zina? Iaitu menyatakan bahawa perbuatan itu halal. Maka itu dengan jelas mengubah hukum asal yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menyatakan bahawa perbuatan itu halal. Maka itu adalah termasuk dalam kategori atau dalam perbuatan menghalalkan sesuatu yang haram. Jadi maknanya dia suka-suka mengisytiharkan riba itu halal, zina itu halal, mencuri itu halal, maka itu perbuatan menghalalkan zina. Kemudian yang kedua, perbuatan menghalalkan sesuatu yang haram ini boleh juga berlaku dalam keadaan di mana seseorang yang mengetahui perbuatan itu haram, mengetahui perbuatan itu adalah haram, tetapi dia tetap melakukan perbuatan tersebut. Maknanya dia tahu zina itu haram, dia tahu arak itu haram, tetapi dia tetap meminum dan juga tetap melakukan zina, wal-iyazubillahi min zalik. Jadi perbuatan yang kedua ini dia tidaklah begitu jelas kita katakan bahawa dia ini menghalalkan sesuatu. Kadang-kadang setengah orang dia melakukan jenayah-jenayah ini bukan kerana dia menghalalkan, dia tahu dalam i'tiqad hatinya perkara-perkara ini adalah haram, tetapi kerana keengganannya, kerana hawa nafsunya, kerana itu dan ini, maka dia tetap melakukan perbuatan tersebut. Jadi itu kita kena berhati-hati. Mungkin ada di kalangan mereka yang melakukan sesuatu perbuatan jenayah, mereka tidak menyatakan dengan lisan mereka dengan jelas bahawa mereka menghalalkan perbuatan yang haram, tetapi perbuatan mereka itu sebenarnya boleh membawa kepada sesuatu yang dikatakan sebagai menghalalkan sesuatu yang haram di dalam Islam. Perbuatan menghalalkan yang haram ini sangat berat hukumnya. Sangatlah besar perbuatan ini. Kerana apa? Kerana kita mengubah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita ini mengubah undang-undang yang diletakkan oleh manusia, katakan kerajaan menetapkan bahawa, contohlah kita dalam keadaan kuarantin sebelum ni, PKP, kita dilarang daripada merentas negeri. Itu hukum yang diletakkan oleh manusia. Kemudian kita rentas negeri tanpa sebarang alasan, tanpa sebarang solat yang sah, kita akan dihukum. Bahkan pelaku-pelakunya akan dicemuh oleh masyarakat. Itu adalah contoh perbuatan melakukan sesuatu perbuatan melanggar undang-undang yang dibuat oleh manusia. Apatah lagi peraturan dan undang-undang syariat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dengan begitu berani, makhluk yang lemah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita mengisytiharkan perbuatan tersebut sebagai halal dan boleh dilakukan. Jadi perbuatan menghalalkan sesuatu yang haram adalah sesuatu yang sangat berat di sisi Islam. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, yastahilluna al-hira wal harir, dan menghalalkan juga harir, iaitu sutera. Mereka menghalalkan al-hira dan juga al-harir, sutera. Kalau kita lihat sutera di sini, apa hukum sutera sebenarnya? Sutera ialah sebagaimana yang kita tahu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan dua perkara, iaitu al-harir dan juga al-zahab, sutera dan juga emas. Inna hadaini haramun li dhukuri ummati wa halalun li inathiha. Nabi sebut, sesungguhnya dua perkara ini, iaitu emas dan juga sutera, adalah haram bagi kaum lelaki daripada umatku
dan juga halal bagi golongan wanita daripada umatku. Maknanya sutera ini sebagaimana kita tahu, sutera adalah halal bagi kaum wanita. Manakala bagi kaum lelaki, hukum memakai sutera, menjadikan sutera sebagai alas, menjadikan sutera sebagai pakaian adalah haram hukumnya. Maka tidaklah sewajarnya seorang Muslim lelaki menjadikan sutera sebagai pakaian ataupun menjadikan sutera sebagai alas tempat tidur ataupun tempat duduknya. Ini adalah bercanggah dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala bagi kaum wanita, sutera dan emas adalah halal, boleh digunakan sebagai pakaian, sebagai alas dan sebagainya. Jadi ini perbuatan yang kedua yang cukup besar, iaitu menghalalkan penggunaan sutera. Hari ini kalau kita lihat, kita pun tak pastilah. Mungkin kerana tidak tahu hukum ataupun dan sebagainya, sebahagian orang lelaki dengan tidak begitu segan silu memakai baju yang diperbuat daripada sutera yang tulin, sutera yang tulin, bukan sutera yang dikatakan sutera tapi sebenarnya bukan sutera. Kadang-kadang setengah kain ini rasanya, teksturnya itu seperti sutera tapi dia bukan sutera, dia kain biasa. Itu tidak dikira sebagai pakaian yang diharamkan. Yang diharamkan itu ialah sutera yang asli dipakai oleh orang lelaki, itu hukumnya adalah dilarang ataupun haram di dalam Islam. Jadi ini perbuatan yang kedua, menghalalkan sutera kepada orang lelaki. Ini jenayah yang kedua. Kemudian Nabi sebut lagi perbuatan yang ketiga yang dilakukan oleh golongan ini, yastahillunal khamra. Ini pun sama juga, menghalalkan al-khamar, menghalalkan arak. Arak kita semua tahu adalah hukumnya haram di dalam Islam. Tidak boleh diminum oleh sesiapa sahaja di dalam Islam. Sebagai seorang Muslim, tidak boleh diharamkan untuk meminum arak. Kita meninggalkan perbuatan yang haram ini adalah kerana taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi meminum arak adalah perbuatan yang dilarang dan juga diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi suatu zaman nanti orang Islam sendiri yang akan menyatakan arak itu adalah halal bagi orang Muslim. Ini adalah suatu yang amat menakutkan kita yang akan berlaku di zaman akan datang. Tapi sebenarnya kalau kita lihat perkara ini, sekarang ini pun sudah membawa ke arah perkara ini. Kadang-kadang ialah kita pun tidak mahu nak melakukan tuduhan rambang kepada saudara Muslim kita. Tapi kalau hakikatnya terdapat ramai di kalangan orang Islam yang sebenarnya minum arak tanpa segan silu dan merasakan minuman tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Na'udzubillahi min zalik. Sebenarnya perbuatan seseorang yang melakukan jenayah seperti zina, seperti minum arak dan sebagainya ini, jika di dalam hati mereka masih lagi mengatakan dan mengakui bahawa perkara-perkara ini haram, tetapi mereka melakukannya kerana terikut dengan hawa nafsu, kerana merasakan diri mereka lemah, dengan apa jua alasan, tetapi mereka masih lagi mengakui pengharaman perkara tersebut, maka ini sebenarnya lebih ringan daripada seseorang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Bukan maksud saya di sini maknanya kalau minum arak itu ringan, dosanya tak. Meminum arak itu dosanya sudah berat. Dosanya berat, di antara dosa-dosa besar. Tetapi yang lebih berat daripada itu ialah yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dua keadaan yang berbeza. Yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan itu sebenarnya adalah lebih berat dan lebih besar dosanya, bahkan mengikut pandangan sebahagian para ulama, orang yang menghalalkan sesuatu yang haram boleh membawa kepada kufur kerana dia telah mencabar kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam meletakkan dan menetapkan hukum syarak. Itu lebih besar. Dan meminum arak atau melakukan perbuatan tersebut tanpa i'tiqad di dalam hati bahawa perbuatan itu halal ataupun harus, maka dia tetap dosa besar, tapi tidaklah seberat orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini jenayah yang ketiga, iaitu menghalalkan al-khamrah, iaitu arak.
Kemudian yang keempat, yastahilluna al-ma'azif, al-khamra wal ma'azif. Al-ma'azif di sini ialah alat muzik. Ini mungkin kita perlu bincang agak banyak sikit. Menghalalkan alat muzik, menghalalkan alat muzik. Baik, kalau kita lihat apakah sebenarnya hukum mendengar? Di sini disebutkan alat muzik. Tapi para ulama menggunakan kaedah jika alatnya itu diharamkan ataupun alat itu dilarang, maka mendengar kepada apa yang dihasilkan daripada alat tersebut juga adalah dilarang. Jadi apakah sebenarnya hukum mendengar kepada muzik? Muzik ini maknanya lagu-lagu yang dihasilkan melalui alatan muzik dan sebagainya. Yang kita cerita di sini ialah irama lagu, nada yang dihasilkan daripada alatan seperti gitar, seperti macam-macam lah, trompet dan sebagainya. Tetapi jika muzik itu ialah suara yang lunak, suara yang merdu, seperti lantunan suara yang tanpa diiringi oleh muzik, kita panggil as-sautul hasan, suara yang baik seperti orang membaca Al-Quran, ataupun orang yang melantunkan qasidah dengan begitu baik, suaranya yang begitu lunak, yang begitu merdu. Yang ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama dalam mengharuskan kita mendengar kepada lantunan suara yang merdu, iaitu seperti qasidah ataupun apa-apa saja nyanyian yang tidak diiringi oleh alatan muzik, selagi mana nyanyian tersebut tidak mengandungi lafaz-lafaz dan juga ucapan-ucapan yang boleh membawa kepada syirik, kepada perkara yang dilarang. Katakan seseorang itu suaranya merdu, melantunkan suaranya sehingga menyebabkan orang menjadi gila contohnya. Kita tak tahulah, mungkin ada sampai tahap begitu. Maknanya suara yang begitu merdu sehingga menyebabkan kemudaratan, itu dah cerita lain. Dia bukan dilarang kerana suaranya, tapi kerana perkara lain yang timbul. Baik. Jadi yang itu kita tidak bahaskan. Maknanya lantunan suara yang merdu itu tanpa diiringi oleh alatan muzik, yang itu tidak ada masalah. Kita boleh dengar kecuali jika ada perkara-perkara lain yang bersangkut dengannya, maka dia mungkin berubah hukumnya kepada sesuatu yang lain. Baik, yang dibahaskan di sini ialah berkenaan dengan muzik yang dihasilkan daripada peralatan. Kalau kita lihat di kalangan pandangan para ulama berkenaan dengan mendengar kepada muzik yang dihasilkan daripada alatan ini, ada pandangan yang sebahagian para ulama menakalkan ittifaq para ulama mazhab empat mazhab mengharamkan muzik. Jadi ini suatu pandangan yang agak kuat, iaitu bahawa muzik itu sesuatu yang dilarang. Pun begitu, terdapat juga di kalangan para ulama semasa yang menyatakan bahawa mendengar kepada muzik adalah sesuatu yang diharuskan, bukanlah sesuatu yang mencapai hukum yang haram. Jadi saya mungkin tidak nak bawa perbahasan yang mendalam di kalangan para ulama. Jadi di antara pandangan para ulama yang mengharamkan, dalil-dalil mereka adalah hadis yang kita baca pada malam ini. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Mungkin kita nak bincang, mungkin terlalu panjang di sini. Ada pandangan yang mengatakan bahawa hadis ini mu'allaq dan sebagainya. Tetapi dalam bab ini adalah dalam bab hukum berkenaan dengan mendengar kepada peralatan muzik ini, terdapat pandangan para ulama dalam hal ini. Ada yang di kalangan para ulama yang mengharamkan muzik, dan terdapat juga di kalangan para ulama yang menyatakan bahawa mendengar kepada muzik itu hukumnya adalah harus. Jadi sebenarnya kalau kita nak bahaskan memang tak habislah, kerana terdapat soal jawab dan balasan terhadap penggunaan dalil dan sebagainya yang mungkin tidak akan mencapai kepada sesuatu yang kita akan tidak penghujungnya. Cuma saya nak bawa untuk kita memerhatikan perkara ini dari satu sudut yang lain. Kita mungkin tidak melihat daripada sudut hukum halal ataupun haramnya muzik tersebut. Tapi kita melihat kepada satu sudut, iaitu kesan yang diberikan, kesan yang ada terhadap diri kita ini apabila kita selalu mendengar muzik. Nyanyian-nyanyian yang bukan berunsur keislaman, kita mendengar alatan-alatan muzik dan sebagainya, kita tahu bahawa sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita lazimi mendengar,
akan pasti memberikan kesan kepada hati kita. Itu ada sesuatu yang kita tidak dapat nafikan sama sekali. Kalau kita setiap hari mendengar kepada Al-Quran, sudah pasti kita akan terngiang-ngiang ayat-ayat Al-Quran yang kita dengar. Kalau kita dengar kepada muzik, kita akan terngiang-ngiang muzik yang kita dengar, nyanyian yang kita dengar itu akan bermain-main di dalam ingatan kita, sama ada di dalam tidur, di luar tidur dan sebagainya. Jika kita apabila kita melazimi mendengar kepada perkara-perkara seperti ini. Jadi sebagai seorang Muslim yang kita rasakan nak jaga diri kita. Yang ini saya ajak kita untuk melihat perkara ini, melihat kepada perkara ini dengan mata hati kita yang untuk melihat kesannya kepada diri kita. Kalau kita nak bahaskan hukum, kita boleh bahaskan secara hukum, tidak ada masalah. Tapi melihat kepada kesannya perkara ini kepada hati kita apabila kita mendengar sesuatu muzik yang tidak berunsurkan Islam, apatah lagi yang mempunyai lirik ataupun ucapan-ucapan yang kita tidak fahami ataupun yang mungkin membawa kepada sesuatu yang buruk, dia akan memberikan kesan kepada hati kita. Jadi adakah kita mahu hidup kita ini bergelumang, ingatan kita ini tercalar ataupun dipenuhi dengan sesuatu yang tidak membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita tidak mahu. Kalau kita benar-benar ingin menjaga hati kita, menjaga diri kita, menjaga agama kita, saya nasihatkan kepada diri saya dan juga kepada tuan sekalian, jauhilah kita daripada mendengar alunan muzik yang tidak memberikan manfaat sebenarnya kepada diri kita. Bukan kerana melihat, kalau kita melihat kepada hukum, terdapat di kalangan para ulama yang mengharamkan dan terdapat di kalangan para ulama yang mengharuskan. Jadi dalam bab ini yang terbaik bagi kita ialah keluar daripada khilaf yang berlaku di kalangan para ulama, iaitu dengan kita meninggalkan perbuatan mendengar kepada muzik, supaya perkara ini tidaklah memberi kesan kepada hati kita, dan gantikanlah saat-saat dan ketika berada dalam kereta, ketika mana kita sedang melakukan kerja yang biasa kita mendengar suatu muzik, kita boleh gantikan. Yang terbaik kita gantikan dengan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran kini pun dah banyak qari-qari yang membaca dengan pelbagai lagu dan sebagainya. Kita boleh dengar, kita boleh pilih bacaan yang sesuai dengan kita. Ataupun paling tidak, kalau tidak mahu kita selalu mendengar pada Al-Quran, carilah lantunan-lantunan qasidah memuji yang mempunyai lirik dan juga kandungan Islam yang membawa kita mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suatu gantian atau sebagai suatu selingan kepada kita untuk kita memberikan orang kata halwa telinga kita. Jadi itu akan memberikan kesan, pasti akan memberikan kesan kepada hati kita dalam jangka masa yang panjang. Itu dalam keadaan kalau kita melihat perkara ini untuk memperbaiki diri kita, untuk menjaga hati kita dan menjaga agama kita. Kita melihat dari sudut itu, dari sudut dakwah, dari sudut tarbiyah kepada diri kita. Kalau kita melihat kepada sudut hukum halal dan haramnya, pasti di sana ada perbahasan yang panjang di kalangan para ulama. Jadi berbalik kepada hadis ini, Nabi SAW menyebutkan kepada kita antara perbuatan mereka ialah mereka menghalalkan peralatan muzik. Al-ma'azif maksudnya ialah alatul malahi, yakni alat muzik. Jadi 4 jenayah ataupun 4 perkara yang dilakukan oleh umat ini, oleh sebahagian umat Islam, iaitu menghalalkan zina, menghalalkan sutera, menghalalkan arak dan menghalalkan peralatan muzik. Jadi ini adalah perbuatan yang mengundang azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada yang bertanya-tanya dan juga membahaskan sebelum ini, adakah perbuatan maksiat mengundang azab? Ya. Ada ketikanya sesuatu perbuatan maksiat itu mengundang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang menjadi persoalan di sini, hadis ini adalah sebagai suatu bukti. Maknanya orang yang melakukan jenayah ini, melakukan maksiat ini, jenayah dan maksiat yang dilakukan itu mengundang turunnya azab kepada mereka. Itu adalah sesuatu yang pasti berlaku kepada umat-umat yang terdahulu, bahkan berlaku dalam banyak ayat dan juga hadis menyebutkan tentang perkara tersebut. Cuma yang menjadi sesuatu batas untuk kita menyebutkan sesuatu azab itu sama ada sesuatu kejadian, bencana itu adalah azab ataupun tidak, di situ adalah titik.
di mana kita perlu berhenti. Kita apabila berlaku sesuatu bencana kepada seseorang, kepada sesuatu tempat, kita terlalu pantas kata ini adalah azab Allah kepada kamu. Ini adalah azab Allah kepada tempat ini kerana melakukan maksiat. Di situ yang kita tidak boleh menyatakan secara pasti. Tetapi maknanya kerana apa? Kerana azab yang turun itu, kejadian yang berlaku itu mungkin juga kerana ia adalah azab, mungkin juga ia bukan azab. Kerana di sana ada terlalu banyak hikmah dan sebab jika sesuatu kejadian buruk ataupun musibah menimpa seseorang ataupun menimpa sesuatu tempat. Bukan semata-mata azab ataupun bukan semata-mata kerana kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita janganlah terlalu pantas bila kita tengok satu kaum, satu tempat, banjir, habis, musnah semua tempat. Inilah azab Allah kepada penduduk di sini kerana ingkarkan perintah Allah. Jangan kita terlalu cepat menghukum begitu kerana kita sendiri tidak tahu hakikat sebenar kenapa kejadian itu berlaku. Kita tidak tahu kenapa kejadian itu berlaku, tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang yang beriman, dia mengambil ibrah, pengajaran daripada apa yang berlaku untuk meningkatkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi 4 jenayah ini mengundang kejadian ataupun azab Allah Subhanahu Wa Taala kerana empat jenayah ini sangatlah besar, iaitu mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kepada kita wala yanzilanna aqwamun ila jambi alamin. Di mana Nabi sebut tentang bagaimana azab ini turun kepada salah satu daripada kaum manusia ini, kepada umat Islam ini. Antaranya ialah situasinya, iaitu satu kaum yang tinggal di bukit, tinggal di tanah tinggi, tinggal di tempat-tempat tinggi. Biasanya yang tinggal di tempat tinggi ini, yang tinggal di kawasan-kawasan yang tinggi, bukit dan sebagainya, biasanya orang-orang kaya, orang-orang yang berkedudukan. Mereka tinggal di kawasan-kawasan yang tinggi. Jadi wala yanzilanna aqwamun ila jambi alamin, mereka tinggal di kawasan yang tinggi. Bahkan mereka itu ada orang yang menjadi khidmat, yaruhu alaihim bisarihatin lahum. Maknanya ada orang yang datang bawa bekalan mereka, memberikan khidmat kepada mereka, keperluan harian mereka, ada yang datang dan membawa bantuan, membawa bekalan mereka, memberikan khidmat. Maknanya sebab tu saya katakan tadi akan berlaku, maknanya antara keadaan yang bakal berlaku, satu kaum yang duduk di atas bukit tempat tinggi, dan mereka ini ada orang yang datang membantu dan memenuhi keperluan hajat mereka sehari-harian. Lalu dalam satu keadaan datang kepada mereka orang-orang fakir, orang-orang miskin datang meminta bantuan. Yaqulun li hajatin, datang orang miskin, bantulah kami, berikanlah kami bantuan kepada mereka yang kerana mereka orang kaya. Lalu apa jawapan mereka kepada orang-orang fakir ini? Mereka kata irji' ilaina qad, datanglah esok kami bagi. Sebenarnya dia cakap begitu kerana mereka tidak mahu membantu orang-orang miskin. Orang miskin datang ke depan pintu rumah, tak apa, esok datang. Esok datang lagi. Datang esok pun kita esok datang balik. Kemudian begitulah kerana mereka tidak mahu membantu orang-orang yang miskin. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala fayubayitumullah, mereka tidur pada malam itu, wa yada'ul alam, maka runtuhlah tempat tinggal mereka itu, habis semua ditimbus dan dikambus kerana tempat kedudukan tinggal mereka itu habis runtuh, maka mereka pun ditimbus oleh tanah disebabkan runtuhan tersebut. Maka sebahagian daripada mereka akan mati kerana dihimpap ataupun ditimbus oleh tanah yang runtuh tadi. Kemudian wayamsahu akharin qiradatan wa khanazir ila yaumil qiyamah, dan sebahagian yang berbaki yang masih hidup itu Allah Subhanahu Wa Taala azab mereka dengan ditukar rupa bentuk mereka menjadi kera dan juga khinzir sehinggalah berlakunya kiamat. Cuma yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, di manakah tempatnya, siapakah mereka yang tinggal di tempat tinggi tersebut, di manakah yang akan berlaku, iaitu wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita tak pasti lagi, kita tak tahu siapakah mereka. Tetapi yang menjadikan ataupun yang menyebabkan azab Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada mereka ini adalah kerana mereka telah melakukan perbuatan seperti menghalalkan
zina, sutera, juga minum arak dan juga alatan muzik. Baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kadang-kadang mungkinlah kalau kita sekadar nak sebutkan sebagai selingan, tempat tinggi, ada pula minum arak, kemudian dengan nyanyiannya, dengan perjudiannya, dengan zina dan sebagainya. Kalau di Malaysia ni saya tak tahulah, mungkin tuan-tuan dah dapat bayangkan di mana tempatnya. Saya bukan nak kata di situ akan berlaku kejadian seperti ini, tetapi kita ada contoh di negara kita di mana tempat tinggi orang pergi di situ untuk berjudi, orang pergi untuk berfoya-foya, untuk sebagainya, perbuatan maksiat di situ berlaku dengan berleluasa. Jadi saya tak katakan bahawa hadis ini menyebutkan tentang tempat itu akan berlaku runtuhan dan sebagainya, tetapi itu sebagai suatu contoh yang ada di depan mata kepala kita, yang keadaan yang disebutkan oleh Nabi SAW ini. Di situ tempat orang-orang kaya dan tempat-tempat mereka melakukan maksiat. Jadi sebagai suatu ibrah daripada hadis, maknanya Allah Subhanahu wa taala akan meruntuhkan mereka dan menjadikan azab kepada mereka. Jadi kita ini bila kita tahu keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada satu kaum yang begini sifatnya, tempat maksiat, tempat orang-orang kaya, tempat di mana menolak bantuan kepada orang-orang miskin dan sebagainya, lalu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijadikan runtuhan dan juga ditenggelamkan di dalam ditimbus dengan bumi, maka kita sebagai satu ibrah daripada hadis ini, saya nasihatkan kepada diri saya dan juga kepada tuan sekalian, jauhilah tempat-tempat yang memungkinkan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Jauhkanlah diri daripada tempat-tempat yang mungkin turunnya azab Allah di situ. Jadi kalau kita ni nak pergi bercuti, nak pergi makan angin dan sebagainya, nak buat program sekolah, nak buat program syarikat tempat kita kerja, carilah tempat-tempat yang tidak dipenuhi dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimbang kalau berlaku kejadian itu, ketika mana kita berada di sana, maka kita pun akan turut sama terkena dengan tempias ataupun turut sama terkena dengan azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka di sana. Jadi saya mungkin tuan-tuan dapat bayangkan, tapi saya tidak mahu sebut tempat tersebut dengan khusus, tapi kita boleh ambil ibrah. Saya ulang lagi sekali, bukanlah maksud saya di sini ialah maksud saya mengaitkan hadis ini dengan tempat tersebut, tetapi sebagai suatu contoh yang ada di hadapan mata kita, dan ibrahnya ialah kita janganlah mendekati tempat-tempat yang sebegitu kerana bimbang akan berlaku kejadian-kejadian yang berpunca daripada maksiat tersebut, azab Allah yang turun kerana maksiat tersebut, maka kita pun turut terkena, wal iyazu billahi min zalik. Baik. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan kepada kita, di samping mereka ini diazab dengan runtuhan tanah tersebut dan ditimbus dengan runtuhan tanah tersebut, tetapi ada juga yang lain yang masih hidup. Allah Subhanahu wa taala azab mereka dengan al-maskhu, wa yamsakhu. Wa yamsakhu daripada kalimah al-maskhu. Al-maskhu maksudnya ditukar rupa. Ditukar rupa mereka menjadi qiradah, kera, wa khanazir dan juga khinzir, babi. Mana mereka ditukarkan daripada asal mereka itu seorang manusia yang sempurna, tapi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditukar menjadi haiwan, iaitu kera dan juga babi. Baik, saya nak sebutkan di sini tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini adalah sebahagian daripada azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi daripada Imran bin Husain, kata Nabi SAW, fi hazihi al-ummatu khasfun wa maskhun wa qadhfun. Fi hazihi al-ummah khasfun wa maskhun wa qazfun. Dalam umat, maksudnya dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, pada umat ini, umat Islam ini, umat Nabi Muhammad ini, ada 3 azab yang terjadi. Khasfun, iaitu yang kita bacakan, khasfun bermaksud bumi menenggelamkan, bumi menenggelamkan apa yang berada di atas mukanya. Bahasa mudah kita, ditelan bumi, ditelan bumi. Bukanlah bumi itu menelan, tapi maknanya berlaku runtuhan, berlaku gegaran sehingga menyebabkan bangunan dan juga apa yang berada di atas muka bumi tersebut
jatuh ke dalam perut bumi. Itu dipanggil sebagai khasfun. Khasfun. Kemudian bilakah berlakunya khasfun di dalam umat Nabi Muhammad SAW, iaitu beberapa ketika sebelum kejadian ataupun ketika mana keluarnya Al-Imam Al-Mahdi akan berlakunya khasfun, dan juga akan berlaku lagi beberapa kejadian khasfun yang disebutkan dalam beberapa hadis Nabi akhir zaman, kita akan baca nanti insya-Allah. Kemudian maskhun, yang kedua, azab yang kedua yang berlaku juga dalam umat Nabi Muhammad SAW, iaitu maskhun yang kita baca ini, iaitu ditukar daripada rupa manusia menjadi rupa kera dan juga khinzir. Baik, berkenaan dengan azab maskhun ni, tukar rupa paras daripada manusia menjadi khinzir, menjadi kera, telah pun berlaku kepada umat yang terdahulu, iaitu kepada Bani Israel. Mungkin para hadirin sekalian dah biasa mentadabbur surah-surah, ayat-ayat daripada suratul Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebut, kami mengetahui tentang kaum yang mereka itu telah melampaui batas tentang larangan pada hari Sabtu, maka Allah Subhanahu wa taala kata kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kera yang terasing. Jadi maknanya telah pun berlaku di kalangan umat yang terdahulu, iaitu kepada umat Bani Israel. Sebahagian mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditukarkan rupa bentuk menjadi kera. Baik. Jadi ada juga, saya nak sebut juga di sini, bila berlaku begitu, sebahagian orang kata, itulah kera tu yang ada ni, kera hari ini adalah daripada keturunan Bani Israel. Yang ini selalu sangat kita dengar tersebar di kalangan dalam perbualan kita katakan kera yang ada ni adalah daripada Bani Israel, anak cucu cicit daripada kera yang diazab, daripada umat Bani Israel yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tengok kera ni begitu cerdik, begitu pandai, dia menggunakan alat dan sebagainya, perbuatan mereka tu bila kita katakan sangat hampir dengan perbuatan seorang manusia, jadi kita pun kata kera ni dulu sebenarnya mereka adalah manusia Bani Israel yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah benar kata-kata seperti ini? Yang ini saya nak jawab sikit. Adakah benar kita beriktikad dan menyatakan bahawa keturunan kera yang ada pada hari ini adalah daripada anak cucu cicit kaum Bani Israel yang ditukarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khinzir? Jawapannya adalah tidak benar. Jawapannya adalah tidak benar. Kerana perkara ini dijelaskan sendiri oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Sabda Nabi SAW, innallaha lam yaj'al limaskhi naslan wala aqba wa innal qiradata wal khanazir kanu qabla zalik. Nabi sebut dalam sebuah hadis riwayat Muslim bahawa Allah Subhanahu wa taala, innallaha lam yaj'al lil maskhi, Allah tidak menjadikan bagi kaum yang ditukar rupa paras mereka menjadi khinzir, menjadi kera, menjadi tikus. Ada sebahagian umat Bani Israel yang diazab menjadi tikus pun ada juga dalam hadis sahih. Baik. Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang riwayatkan Muslim ini bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi kaum yang diazab dengan ditukar rupa mereka menjadi haiwan ini naslan wala aqba, tidak ada keturunan. Mereka ini tidak berketurunan dan tidak ada cucu cicit. Wa innal qiradata wal khanazir kanu qabla zalik. Dan sesungguhnya kera, khinzir dan haiwan-haiwan ini sebelum kejadian mereka diazab ditukar menjadi rupa paras itu pun dah ada sebelum daripada itu. Jadi kenapa kita mesti katakan kera yang ada pada hari ini adalah anak cucu cicit daripada kaum Bani Israel yang diazab. Sedangkan mereka adalah haiwan, kera, khinzir dan sebagainya adalah sejenis spesies haiwan yang telah pun diciptakan Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu lagi. Dan Nabi SAW menyebutkan tadi dalam hadis yang saya bacakan bahawa kaum yang diazab Allah Subhanahu wa taala, mereka ini tidak dijadikan Allah taala untuk mempunyai keturunan. Habis. Jadi tidak ada keturunan daripada mereka yang hidup sehingga hari ini. Jadi itu yang kedua. Jadi balik kepada hadis yang saya bacakan tadi bahawa dalam umat Nabi Muhammad SAW ini ada 3 azab. Pertama, al-khasfu wal maskhu, dan yang ketiga al-qazfu. Al-qazfu ni maksudnya lontaran, maknanya dirontar dengan hujan batu
dengan sesuatu yang turun daripada langit lalu menghentam dan memusnahkan apa yang berada di atas muka bumi. Itu dipanggil sebagai qazfun. Jadi 3 bentuk azab ini disebutkan oleh Nabi SAW berlaku di dalam umat Nabi Muhammad. Lalu seorang sahabat bertanya, faqala rajulun ya Rasulullah wa mata zalik? Lelaki sebut tanya, bila Nabi sebut dalam umat ini ada 3 azab, iaitu khasfun wa maskun wa qazfun. Lalu lelaki sebut tanya, ya Rasulullah, bilakah kejadian ini atau bilakah azab ini akan berlaku? Kata Nabi SAW, idza zaharat al-qainat wal ma'azif wa syuribat al-khumur. Apabila munculnya para penzina, para pelacur, dan juga alatan muzik, dan juga diminum arak. Jadi hadis riwayat At-Tirmizi yang saya bacakan ini, al-qainat adalah penyanyi pelacur, al-ima al-mughniyat, maknanya wanita yang menyanyi di khalayak ramai, dan juga mereka juga melakukan aktiviti pelacuran. Ini al-qainat. Wal ma'azif yang kita bacakan dalam hadis tadi, alatan-alatan muzik, dan juga diminum arak. Jadi 3 azab, 3 kejadian ini, 3 jenayah ini, 3 perkara yang berat ini, apabila dilakukan di dalam umat Nabi Muhammad SAW, maka ia adalah perbuatan yang boleh mengundang 3 jenis azab tadi, iaitu khasfun, ditenggelamkan, bumi Mekah, ataupun berlaku runtuhan bumi sehingga mereka dihempap dan ditimbus dalam tanah, ataupun bumi terbelah, mereka termasuk dalam perut bumi, ataupun maskhun, ditukar rupa mereka menjadi haiwan, dan juga ghazfun, iaitu dihentam dengan sesuatu yang turun daripada atas, daripada langit, sama ada hujan batu ataupun sebagainya. Maka itu adalah azab Allah Ta'ala yang berlaku jika di dalam umat ini berlaku 3 perbuatan tersebut. Jadi kita kena hati-hati bahawa sebagaimana saya sebutkan tadi, bahawa jenayah jika kita lakukan dalam Islam melanggar hukum hakam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ia sebenarnya adalah mengundang azab kepada mereka yang melakukan. Cuma kita berhati-hatilah, janganlah sampai kita begitu cepat menghukum, tapi cepatlah mengambil ibrah. Kita bila berlaku sesuatu kejadian di hadapan mata kita, kita lebih cepat untuk menilai kejadian tersebut yang berlaku kepada orang lain. Tapi kita lambat mengambil ibrah dan pengajaran daripada kejadian ataupun musibah yang menimpa. Seharusnya bagi seorang mukmin, apabila kita melihat sesuatu musibah menimpa seseorang, ataupun menimpa sesuatu tempat, ataupun sesuatu kaum, maka kita dengan cepat mengambil ibrah, mengambil peringatan, supaya perkara itu tidak berlaku kepada kita, supaya perkara itu tidak menimpa kita. Kita yang penting ialah kita nak jaga iman kita, nak jaga hati kita supaya sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita lihat dalam buku ini ada sedikit perbincangan dinyatakan oleh pengarang kitab berkenaan dengan hukum muzik. Ini kalau kita nak baca bolehlah. Khusus perbincangan ini adalah berkenaan dengan hadis yang kita bacakan tadi, kerana hadis yang kita bacakan tadi adalah hadis yang paling kuat dalam bab yang antara dalil yang paling kuat dirujuk oleh para ulama yang menghukum ataupun yang menyatakan bahawa mendengar muzik atau mendengar alatan muzik adalah haram. Pun begitu, perbincangan sebahagian para ulama mengatakan bahawa hadis tersebut mu'allaq. Apa maksud hadis mu'allaq? Ini dalam bab ilmu hadis. Hadis mu'allaq ni maknanya ringkasnya adalah hadis yang terputus sanadnya. Jadi hadis ini walaupun diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis ini dalam Sahih Bukhari, tetapi diriwayatkan secara mu'allaq. Apa maksudnya diriwayatkan secara mu'allaq? Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang ada terputus padanya. Jadi kalau bab ini bab yang panjang berkenaan dengan manhaj ataupun metodologi Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Pun begitu, para ulama hadis menyatakan bahawa antaranya ialah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani telah pun mencari dan menyatakan sanad-sanad lain sehingga 9 sanad yang lain
dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk menyatakan bahawa sanad ataupun hadis yang dibawa oleh Al-Imam Al-Bukhari itu sebenarnya bukanlah hadis yang terputus sanadnya, tetapi hadis yang sanadnya bersambung. Jadi ringkas ceritanya, saya tak panjang-panjangkan berkenaan dengan perbahasan mustalah hadis ini. Pandangan para ulama hadis bahawa hadis itu adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, pun begitu terdapat di kalangan para ulama yang mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis dhaif. Tapi ringkas rumusannya di sini bahawa yang menyatakan bahawa hadis itu adalah hadis dhaif adalah di kalangan para ulama fiqh. Tetapi di kalangan para ulama hadis, hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi kita dalam bab menilai hadis, kita rujuk kepada para ulama hadis. Baik. Itu adalah sedikit perbincangan lah. Itu adalah hadis yang menjadikan pengharaman muzik, dan juga terdapat dalil-dalil yang lain daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi SAW yang menyatakan tentang pengharaman ataupun yang menyatakan tentang pengharaman untuk mendengar kepada muzik. Jadi saya ulang lagi sekali bahawa kita tidak mungkin kita tidak perlu lihat kepada hukum secara fiqahnya ataupun halal dan haramnya, tapi jika kita seorang yang ingin menjaga agama kita, menjaga hati kita, nasihat saya kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, cubalah kita jauhkan diri daripada mendengar kepada alunan muzik ataupun irama yang tidak patuh syariat. Tidak patuh syariat maksudnya tidak mempunyai faedah kepada kita untuk kita ingat kepada Allah, untuk menambah iman dan amal kita dan sebagainya. Tak perlulah kita melihat, tapi beralihlah kepada mendengar Al-Quran dan juga mendengar nasihat-nasihat dan juga alunan-alunan yang boleh memberikan kita ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menghidupkan hati kita. Baik. Saya nak baca juga hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-8, yang ke-9, kerana ia berkaitan dengan peristiwa yang kita bacakan tadi. Azab Allah terhadap orang Islam dengan menenggelamkan mereka atau mengubah rupa bentuk kepada haiwan di Basrah. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Anas inna an-nasa yumassiluna amsara wa inna misran minha yuqalu lahu al-Basrah aw al-Busairah fa in anta mararta biha aw dakhaltaha fa iyyaka wa sibaqaha wa kilaiha wa suqaha wa baba umaraiha wa alayka bidawahiha fa innahu yakunu biha khasfun wa qazfun wa rajfun wa qaumun yabituna yusbihuna qiradatan wa khanazir. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, wahai Anas, sesungguhnya manusia membina bandar yang banyak. Terdapat satu bandar yang dipanggil sebagai Basrah atau Busairah. Sekiranya kamu melaluinya atau memasukinya, jauhkan dirimu daripada kawasan yang asin serta kawasan lapang yang padanya terdapat sedikit tumbuhan serta kawasan pasarnya dan rumah pembesarnya. Hendaklah kamu melalui daerah pelosok pergunungan, kerana kawasan-kawasan itu adalah tempat berlakunya penenggelaman, taufan dan gempa bumi. Dan kamu akan menemui satu kaum yang ditukar rupa bentuk mereka menjadi kera dan khinzir dalam tempoh satu malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Hadis ini sebenarnya mempunyai kaitan dengan hadis yang kita bacakan sebentar tadi. Cuma hadis ini menyebutkan kepada kita secara spesifik di manakah kejadian itu akan berlaku. Kalau kita nak merujuknya sebagai hadis yang menerangkan hadis yang kita bacakan tadi, bahawa Nabi SAW merujuk kepada suatu tempat yang dinamakan sebagai Basrah. Basrah, samalah hari ini pun Basrah juga. Di mana letaknya Basrah? Di Iraq. Di Iraq. Jadi kawasan itu kata Nabi SAW, Al-Basrah ataupun namanya Busairah. Nabi pesan kepada Anas, wahai Anas, jika kamu lalu di Basrah, jangan kamu lalu di tengah-tengahnya. Jangan kamu lalu di rumah-rumah pembesarnya. Maknanya jangan masuk ke bandar, kata Nabi SAW. Tapi kamu lalulah kalau kamu nak lalu, nak melintas, tapi lintaslah dengan mengelilingi, yakni melalui jalan-jalan pinggiran bandar. Jangan kamu masuk ke dalam Basrah, kata Nabi SAW. Kenapa?
kerana di situ akan turun azab Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, khasfun wa qazfun wa rajfun. Akan berlaku azab di mana ditukar rupa bentuk sebahagian manusia menjadi kera dan khinzir, dan juga berlakunya qazfun. Di sini qazfun diterjemahkan sebagai taufan, itulah angin kuat yang membadai, wa rajfun dan gegaran iaitu gempa bumi. Jadi Nabi SAW berpesan kepada Anas supaya menjauhi Basrah kerana di situ bakal berlaku kejadian. Kalau kita lihat Nabi berpesan kepada Anas, sedangkan kejadian itu tidak berlaku pada zaman sahabat. Kejadian itu akan berlaku selepas zaman sahabat. Jadi pesanan Nabi SAW kepada Anas ini adalah pesanan kepada kita. Sebagaimana saya sebutkan tadi bahawa kita menjauhkan diri daripada kawasan yang mungkin turun azab ataupun bencana ataupun musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena jauhkan diri daripada kawasan yang mungkin azab Allah Subhanahu wa taala turun. Ini pesan dia, ini intipati pesanan Nabi SAW kepada Anas bin Malik di Basrah. Cuma mungkin kalau kita nak bahaskan dalam masa yang beberapa detik ini, Basrah ini kalau kita lihat, Basrah ini adalah suatu kawasan yang terkenal dengan banyak berlakunya fitnah ataupun ujian. Di Basrah munculnya seseorang yang mula-mula bercakap tentang Al-Qadar, iaitu pengasas ataupun kita kata orang yang mula membawa idea Al-Qadariyah, satu akidah yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapakah dia? Iaitu Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani adalah seseorang yang disebutkan sebagai awal man takallama bil qadar fil Basrah. Ma'bad al-Juhani, dia orang pertama yang bercakap tentang akidah al-Qadariyah, iaitu sesuatu kefahaman dan kepercayaan yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini kalau kita nak bahaskan agak panjanglah. Qadariyah ni maknanya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan perbuatan manusia. Qadariyah imannya ialah bahawa manusia inilah yang menentukan perbuatannya. Allah tidak campur tangan. Maknanya Qadariyah kata, akidah Qadariyah bahawa Allah Subhanahu wa taala cipta manusia dan tinggalkan manusia, dia menentukan nasibnya sendiri. Itu adalah akidah Qadariyah. Sebaliknya ada satu lagi akidah yang bertentangan, iaitu Jabriyah. Jabriyah ni pula lain, iaitu Allah menciptakan manusia dan Allah lah yang menentukan perbuatan manusia. Setiap yang manusia buat itu adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia langsung tidak ada kuasa untuk mengubahnya. Itu pula Jabariyah ataupun Jabriyah. Tapi kita akidah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah di antara dua. Dan kita beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala menentukan juga qadar kita. Allah telah menentukan qadar kita dan juga telah pun melaksanakan ketentuan itu kepada kita, dan kita juga ada ruang-ruang di mana kita boleh melakukan usaha dan ikhtiar yang mana boleh menentukan juga perjalanan dan juga untung nasib kita di dunia dan juga di akhirat. Maka kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah di antara dua, di antara Qadariyah dan juga Jabriyah. Jadi Basrah adalah tempat di mana timbulnya pemikiran ataupun akidah Al-Qadariyah. Jadi Basrah ni tempat yang dahsyat tuan-tuan. Kalau kita tengok di Basrah, di Iraq secara umumnya, sehingga sekarang tempat tersebut bergolak. Kalaupun keadaan di Iraq ataupun di Basrah itu kawasannya itu ataupun kerajaannya itu aman, tapi dari sudut akidah, dari sudut aliran kepercayaan dan juga amalan, di Basrah sangat banyak timbulnya kumpulan-kumpulan yang kadang-kadang kita lihat sedikit asing daripada kepercayaan dan juga kepegangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Basrah ni kita pun tahulah, di sana ada Syiahnya, ada Qadariyahnya, ada ahli sunnahnya dan sebagainya. Dan juga walaupun begitu, para ulama yang juga datang daripada Iraq juga adalah ulama-ulama yang hebat. Kerana mereka berhadapan dengan situasi yang begitu mencabar, maka para ulama mereka juga adalah para ulama yang hebat. Jadi itu sedikit berkenaan dengan Basrah.
Dan Nabi SAW pesan kepada Anas supaya menjauhi Basrah, jangan masuk ke dalam kawasan Basrah. Jadi kita janganlah pula pergi tempah tiket pergi melancong ke Basrah. Nabi dah pesan kepada Anas, jauhi daripada kita masuk ke Basrah, kita pula pergi menempah tiket pergi ke sana, melancong dan berjalan-jalan. Tapi itu secara khusus, dan secara umumnya kita menjauhi kawasan-kawasan yang penuh dengan maksiat dan juga perbuatan ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kalau berlaku sesuatu azab, kita akan tidaklah terkena ataupun tidaklah terkena dengan tempias azab tersebut. Jadi ini pesananlah kita nak merancang cuti, nak merancang pekerjaan dan sebagainya, maka kita rancanglah ke tempat-tempat yang baik. Kemudian dalam hadis ini Nabi sebut 3 azab yang diturunkan, iaitu khasfun wa qazfun wa rajfun, sebagaimana telah pun saya jelaskan tadi, dan juga satu kaum, wa qaumun yabituna yusbihuna qiradatan wa khanazir, satu kaum yang tidur dalam satu malam Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab kepada mereka, bangun pagi menjadi kera dan juga khinzir. Jadi hadis ini berkaitan dengan hadis yang kita bacakan tadi, dengan dikhususkan kejadiannya berlaku di Basrah. Jadi itulah insya-Allah hadis yang ke-8 dan ke-9 antara kejadian-kejadian yang berlaku sebelum daripada berlakunya kiamat yang sebelum daripada berlakunya tanda-tanda kiamat yang besar. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mudah-mudahan saya ingat cukuplah dahulu setakat itu perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah jika ada kesempatan kita akan sambung lagi dalam perbahasan hadis yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ilham, memberikan kepada kita petunjuk dalam kita beramal dengan Islam, dan menjauhkan diri kita daripada sebarang fitnah dan juga ujian yang berlaku di akhir zaman ini insya-Allah. Jadi saya kira mungkin saya berhenti di situ dahulu insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya daripada apa yang kita kongsikan, dan kita sudahi insya-Allah dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, ada soalan, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.